tepat hot ni kan. Tepat hot lah. Sepatutnya visa haji. Visa haji. Tapi baru tahu. Allah. Mungkin kat Malaysia dia seronok sangat, tak tengok visa dia apa kan. Sampai dia baru tahu. Nasihat saya keluar daripada Mekah balik ke Malaysia lah. Sebab tahun ni sangat ketat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam podcast Panggilan Langit, cerita tentang haji. Ini adalah siri yang ketiga untuk podcast kita. Tajuk hari ini pun lain macam sikit. Saya nak cerita intro sikit tentang tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini berkisah tentang suka dan duka perjalanan haji yang sedang berlangsung sekarang. 72 laporan polis diterima membabitkan kerugian hampir 4 juta ringgit. Dengan Kuala Lumpur mencatat bilangan tertinggi dengan 24 laporan melibatkan kerugian 1.24 juta. Tahun 2022, sebanyak 132 laporan polis dibuat berkaitan dengan penipuan pakej haji. Kerugiannya hampir 6 juta. Jadi kita nak cerita pada hari ini tentang penipuan pakej haji. Ada orang yang telah pun terbukti pernah ditipu, mungkin keluarga anda, mungkin anda sendiri. Boleh share kita punya TikTok live kita di Rakyat TV official Rakyat TV dan nanti akan full rakamannya ada di YouTube Rakyat TV, insyaAllah. Jadi untuk menceritakan tentang penipuan haji ni yang memang betul-betul pernah terjadi beberapa tahun yang lepas, kita takut tahun ni pun ada berlaku. Jadi kita berikan tajuk pada hari ni Haji KLIA. Jadi untuk bersama dengan saya pada hari ni, saya dah macam currency warrior sikit kan. Bersama dengan saya pada hari ni untuk membongkarkan cerita berkaitan dengan Haji KLIA ni, saya jemput seorang yang memang terlibat dalam industri ni. Mungkin orang kenal dia dengan Papa Megah Holding. Mungkin juga orang kenal dia sebagai artis nasyid. Dia macam-macam boleh jadi ni. Macam-macam Macam-macam boleh jadi. Jadi saya kalau saya kenalkan, tuan-tuan dah kenal. Jadi tak apa, saya kenalkan jugalah. Glamour orang panggil PU Fendi lah. Ya, Kan? Jadi kita minta menampilkan pada hari ini Ustaz Muhammad Afendi. Ya, saya. CEO atau founder Kembara Mukmin Travel and Tours. Ya, saya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama sekali kepada Rakyat Official Official Rakyat TV dan juga host kita Ustaz Zikri daripada Masjid BSP akan sudi memberi peluang lah kepada anda untuk bersama-sama pada malam ini. Sebenarnya Terima kasih Ustaz datang. Betul. Kena cerita bawa balik. Betul, baru balik daripada beberapa jelajah beberapa buah negara. Dan sampai di Malaysia ni 3-4 hari lepas tak sihat lah, batuk sikit lah, demam. Alhamdulillah. Tapi dah okey lah, alhamdulillah, boleh lah bercakap kan. Okay, Ustaz sekarang sebagai CEO pada Kembara Mukmin kan? Betul. Berapa tahun Ustaz terlibat dalam industri ni? Okey, untuk penglibatan saya dalam industri khususnya haji dan umrah ni kan, pelancongan ni lah. Sejak daripada 2016 secara unofficialnya lah. Masa tu kami di Danau Kota, setapak Kuala Lumpur masa tu. Saya sebagai imam di Masjid Pulapul lagi masa tu. Dan pada 17, 18 dah nampak agresif sedikit dan saya resign sebagai imam. Dan saya isi borang jadi makmum je lah. Dia jadi makmum kan. Tapi nampak makmum kadang-kadang lebih berkuasa imam. Itulah dia kan. Lalu pada masa tu saya datanglah ke BSP untuk menetap di BSP ni setelah tertarik dengan suara Bilal Masjid BSP. Apa lah tu? Bilal BSP pada tahun 2018 lah. 2018. Kat sini lah. Pada masa tu mula set up secara sepenuh masa dengan Kembara Mukmin. Okey, kenapa Ustaz buat Travels and Tours? Okey, satu saya nampak peluang, satu berniaga. Yang keduanya kita nak bantu orang seramai mungkin untuk melakukan ibadat melalui cara kita tunjuk ajar.
Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mithlu amsalihha atau kama qala. Maknanya Nabi kata siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, satu contoh, maka orang akan buat, pahala akan dapat dekat dia juga kan. Begitu kita nampak dalam bidang umrah ni, kalau kita bawa orang pergi ke Mekah, melalui kita sediakan package pengurusan lah, hotel yang bagus, transportation dan juga mutawif dan every single thing kita sediakan. By same time saya nampak dekat situ juga menjana pahala. Bukan hanya memberi keuntungan di segi wang ringgit saja, tapi orang pergi Mekah buat tawaf, buat apa tu melalui engkau yang menguruskan. Masya-Allah. Dan tentu saya fikir pahala besar di situ. That's why saya pun rasa tertarik benda ni. Dan saya pejam mata terus bismillah, tinggalkan imam, jadi makmum, terus ke bidang ni lah. Dia jadi imam dekat jemaah pula. Ya, imam kat jemaah pula. Pergi umrah kan? Betul. So Ustaz bermula tahun 2016. Betul. Dan Ustaz buat Kembara Mukmin ni untuk bantu orang pergi umrah dengan lebih. Betul. Sepanjang pengalaman Ustaz lah, ada tak Ustaz melihat sendiri berlaku penipuan-penipuan dalam pakej haji dan umrah? Banyak sebenarnya. Memang banyak lah. Kalau kita katakan penipuan ni, terlalu banyak sebenarnya. Sebab, contoh kita bagi contoh. Ada setengah-setengah pakej yang dituliskan. Dia kata kalau ditulis kat situ, pakej A, katakanlah harga 8,000. Hotel dekat Mekah, 300 meter atau setaraf. Okay. So, contohnya, bila sampai dekat Mekah, ataupun time agensi tu nak buat booking dekat Mekah, bila masa kita kata hotel tu dah penuh booking. So, bila penuh booking hotel yang 300 meter tu, dan dia nak cari hotel setaraf yang berdekatan dengan tu, agak susah. Sebab dia hotel tu dia sebelah kan. Dan jarak tak sama. Jadi di situlah berlakunya salah faham boleh jadi. Dan juga sedikit orang kata penipuan di antara pihak agensi dengan sengaja atau tak sengaja kepada pihak jemaah. Jemaah kadang-kadang dia kata dia tak nak benda tu kan. Dia kata dia setaraf. Setaraf ni macam mana? Kadang-kadang agensi kira setaraf. Dia tulis kat situ setaraf. Maksud setaraf bintang. Bukan setaraf jarak. Kan? So, mungkin yang 4 bintang tapi jauh sikit. Jauh sikit. Boleh jadi. So agensi kata aku tak salah sebab aku buat katakanlah aku buat setaraf tadi kan. Setarafnya 3 bintang. Aku tak cakap setaraf jarak, aku cakap setaraf bintang. Jadi benda ni agak sukar untuk kita nak betul-betul 100%. Sebab tu banyak pakej-pakej umrah yang ditawarkan kita buat atau setaraf. Dan yang paling penting sekali Ustaz, apa yang kita nak tekankan adalah sebelum jemaah terbang kan, katakanlah kita dah buat booking hotel dalam 3 bulan sebelum, 4 bulan sebelum kita dah block hotel dengan reservation number sebagainya kan. Bila dah dapat confirmation, kita kena jelaskan kepada jemaah. Kata okey tuan-tuan, hotel kita ni tak ada. Jadi yang ni je ada. Hotel ni jaraknya begini-begini sedikit, starnya begini sedikit. Jadi tuan-puan rasa setuju, okey, tak setuju kita bagi refund. Dia kena bagi tahu macam tu. Kena clarify kan. Clarify betul-betul. Sebab ada kebanyakan agensi dia tak bagi tahu sampai dekat Mekah barulah kenapa hotel ni? Yang kena marah mutawif lah. Betul lah, mutawif lah kan. Itu lagi satu flight, masalah juga flight, penerbangan. Dia kata penerbangan direct Malaysia Airlines atau Saudi Airlines. Tiba-tiba direct juga, direct Asia. Direct Batik Air. Okey. Jadi benda ni yang dia kata flight direct, dia tak cakap flight apa. So itulah yang boleh menimbulkan gharar ataupun penipuan, sama ada sengaja atau tak sengaja. Okey. Dia boleh macam tu. Baik. Sebab kos dia besar tak sebenarnya. Kos dia besar. Itu melibatkan pihak travel agency lah. Betul. Ada tak berlaku penipuan di sana? Di sana pun ada. Ada ke? Of course ada. Anda pernah kena. Ini cerita yang kita kata kita yang dapat bad rating lah daripada customer kan. Masa tu kita selepas pandemik COVID kan, dan kita buka balik pada Oktober 2022 tak silap anak. Secara meluas lah. Dan jemaah terbang kan. Satu dunia ni stuck dengan masalah pandemik. Bila dah sampai bulan 1, bulan 2 peak season, ada dapat bulan 2, awal bulan 2 masa tu. Booking hotel ni, satu sistem kita kena faham dekat hotel Mekah ni di Arab ni, dia bukan own by hotel keseluruhan. Dia own by pemajak sebahagiannya, dan sebahagian lain tu dia own untuk online, dan kita boleh booking direct dengan hotel.
Maknanya satu hotel tu ada setengah-setengah hotel, satu hotel tu terbahagi per 3 bahagian. Oh, Booking online, okey. reservation online, satu yang dipajak, Tak jadi clash. tak jadi clash, online. Oh. Yang pajak dipajak, yang hotel direct dengan hotel. Okey. Masa tu kita dah direct dengan hotel kata full. Okey. That's why kita hantar ke agent. Agent ni dia akan tengok ramai ke agent ni kan, siapa yang pajak hotel ni. Dengan kau ada bilik lagi tak? Memang kalau check sistem hotel memang akan full. Sebab ada pajakan. Sebab pajakan kat situ dah block lah. Jadi reservation ada pada dia ni. So bila kita hantar pada dia ni, dia kata okey aku ada. Okey, kemudian adalah bila agent atas agent, dia agent ni memang ramai kan. Kita nak kenal pun susah. Ejen ni tadi daripada siapa? Agent ni mualak lah, pemajak dan juga agent pemajak. Okey. Kalau contohnya ustaz seorang kan, ustaz duduk Mekah, nak bekerja. Apa ustaz nak kerja? Tak ada kerja fizikal, nak jual nasi pun tak reti masak semua kan. Jual hotel. Tu dia jual hotel, ustaz buka mulut je dalam grup agent. Aku nak hotel date ni booking ni. Agent dia kata ada. Dia kata 200 satu malam. Ustaz bakar 200.5. Satu bilik satu malam. Kalau 10 bilik 5 malam. Oh, Kan? Satu grup kan? wow. Kan? So ustaz boleh jual bilik tu. Jadi benda ni berlaku macam tu. So bila Ana pas kat budak Patani, dia kata okey, Syekh bilik entah ada. Resit dia bagi dekat Ana, wallahi resit ada. Okey, resit Resit ada. original? Original resit. Dia keluar tapi dia tangan dah, tangan. Resit ada. Dah selamat hotel entah. Jemaah 40 orang. Sampai di hotel Syekh, bilik tak ada. Allah. Allahu Akbar. Memang nak menangis. Masa tu ustaz bawa? Bukan, jemaah Mutawif bawa. Oh, betul. Masa ni inilah kali pertama yang anak kena macam ni dan kali terakhir lah rasanya. So tak kena lagi lah. Tak tahulah akan kena kan. Tapi kali pertama tu harap-harap yang terakhir lah. Masa tu kena tu memang tamparan hebat lah. Sebab Macam jemaah mana ustaz overcome? kita minta agent tadi tu, budak Fatani tadi tu, kau kena cari hotel sampai dapat malam ni. Oh, pecah lah. Malam yang sama kan. Kebetulan grup tu big group, around 40% dalam 40 orang. Satu bas lah. Satu bas memang penuh 40 orang. Jadi memang pecah-pecah lah. Hotel ni 3 bilik, hotel ni 4 bilik, hotel ni 5 bilik. Tapi alhamdulillah semua jemaah malam tu dapat bilik hotel. Ada tempat berehat. Tempat berehat. Dan kali itulah anak kena, betul-betul kena. Ustaz, kita raikan soalan Ustaz. Okey, boleh. Ada Silakan. tips tak nak detect? Nak detect maksudnya penipuan-penipuan ni lah. Macam mana sama ada haji atau umrah lah. Baik, kalau tips nak detect ni pada saya, kita kena lihat pada apa ni orang kata harga yang ditawarkan. Munasabah ke tak munasabah. Contoh kalau kita kata kereta atau motosikal lah. Kereta, kita kata kereta Mercedes, saat harga berapa. Kereta Proton harga berapa. Tapi bila tuan-tuan tengok, kereta Mercedes dijual sama dengan harga Proton. Di situ dah kita boleh detect dah. Maknanya ada penipuan. Satu. Kadang-kadang penipuan ni berlaku bukan pada syarikat yang tak berlesen. Tak. Kadang-kadang syarikat yang tak berlesen, dia buat betul pun ada. Kalau kita cek sistem OTEC, oh ini tak ada dalam sistem OTEC ni. Betul ke tak betul syarikat ni? Kadang jujur tu ada berlaku. Dan okey, alhamdulillah. Dan syarikat banyak kes-kes yang berlaku sekarang ni. Ustaz tengok dalam beberapa tahun lepas, bulan lepas. Syarikat ada lesen ke tak ada lesen? Oh, ada lesen. Semua ada. Semua ada lesen. Nampak tak? Maknanya penipuan ni bukan berlaku pada lesen atau tak lesen. Tapi pada individu. Pengarah tu macam mana dia nak buat. Cuma pada saya, kalau jemaah nak lihat bagaimana nak kesan, nak detect awal adalah dengan melihat pakej yang ditawarkan. Munasabah ke tak munasabah? Logik tak logik? Logik tak logik? Itu Hotel saja. jarak jauh ke dekat kan? Kereta Mercedes, harga macam Myvi, contoh. C-Class 2023 manufacturer kan. Tiba-tiba harga 59,000. Kalau tuan-tuan kata, oi murah ni. Silakanlah. Macam yang kena baru-baru ni lah macam tu juga. Murah. Apa, buy one free one ke apa kan. Harga tak logik. Kita tengok, macam mana dia buat ni kan. Kita pun yang agensi pun kira kosting tak lepas. Tak lepas. Kita boleh buat. Tak apalah, silakanlah. Rupa-rupanya dah kena. Jadi orang kita ni suka macam tu. Suka macam tu. Orang kita suka yang murah dan bagus. Tu pun ada yang komen Ustaz kata mak saya pernah kena tipu Ustaz tapi bukan haji. Apa ni Izrin SRGSB. Bukan GSB Bukan GSB. Alhamdulillah. Ya, betul puan. Kebanyakannya umrah lah sebab umrah ni dia meluas dan sepanjang tahun. Sepanjang tahun jadi susah nak kawal. Kadang-kadang tu kita nak kata tipu 100% tak juga. Kadang-kadang kena berlaku macam kita tadilah kan. Jemaah ni dia nak benda ni tip top. Contoh
Ada juga Ustaz, anda tak kata agensi tipu semua, tak juga. Sometimes berlaku, contohnya agensi dah booking semua. Receipt everything semua ada. Sampai dia Jeddah, bas lewat sampai. Kan, bas lewat sampai menyebabkan jemaah kena tunggu sejam, 2 jam. Jemaah mengamuk juga. Kata apa lah agensi ni macam ni kan. Jadi jemaah pun kena faham juga part tu. Kadang-kadang lewat sebabkan trafik, kemalangan, Yalah, ini macam lah. normal berlaku. Di Makkah ni normal Ada berlaku. tak Ustaz berlaku di masa-masa peak season memang hotel memang tak ada? Ada berlaku tak? Ada berlaku. Tahun lepas pun berlaku. Bulan 2 baru ni pun berlaku. Kan? Hotel duduk 2 malam, pergi tukar hotel lain. Ada dia iklan package umrah hotel 5 star. Okay, kadang-kadang kita terfikir kita bukan nak 100% salahkan pada agensi travel, tapi mungkin juga pihak hotel ada tak mungkin sekala jadi begitu. Contohnya 2 hari kita duduk di hotel sekian-sekian, 3 hari lagi kita duduk apartment. Ada. Kan? Boleh tak kalau jemaah kita ataupun travel agency buat laporan ke Arab Saudi Biasanya berkaitan dengan okey. macam tu? Kalau nak buat laporan kan, boleh buat laporan. Buat laporan kepada ni lah, kepada Kementerian Haji dan Umrah. Boleh buat. Kalau sebut je nak buat laporan kepada Kementerian Haji dan Umrah, masa tu dandan dia bagi. Oh, ya. Sebab dia takut. Okey. Tapi siapa kita nak call? Masalah mutawif, kadang-kadang mutawif yang pandai bercakap Arab, kadang-kadang tak pandai cakap Arab. Siapa nak call kan? Mutawif pun tak call, jemaah pun. Tak pasal dia tahu. Kebanyakan yang berlaku macam ni Ustaz adalah yang booking dengan ejen. Ejen Yang booking dengan ejen ni kan. Satu yang online, yang ejen, yang direct hotel. Yeah. Yang ejen ni kebanyakan berlaku macam tu sebab bertindan booking. Ejen dia akan share habis. Bukan satu Malaysia, satu dunia. Satunya betul. Satu dunia, pasaran Indonesia, pasaran Malaysia, Brunei, Pakistan, Bangladesh, Arab, semua ejen pegang. Sebab kita booking dengan ejen dan most of them daripada Mesir. Oh, Ejen Mesir, daripada Mesir kan. So Mesir ni dia pun ada rakyat dia kan. Rakyat dia, kawan-kawan yang dah kenal lama. Maknanya bila bertindan booking, itu akan berlaku. Itu akan berlaku. Kalau ejen yang baik, yang kita kenal lama, berkawan dengan dia, datang rumah apa semua kat Malaysia ni kan, dia akan responsible. Oh berlaku macam ni, dia akan tak apa Syekh, aku tolong kau pergi letak hotel lagi bagus. Walaupun kena tukar juga hotel, tapi lagi bagus. Kat costing tu siapa tanggung? Tak, dia tanggung. Dia tanggung. Kalau ejen tu ada hubungan baik dengan kita. Tapi some ejen tak peduli. Bos tak turun pun. Suruh budak je turun, pergi bagi tahu apa manajemen hotel, bellboy akan keluar, okey bilik ni kena keluar. Memang kena keluar. Okay, Ustaz, itu kita cerita umrah. Kan? Biasanya bagaimana penipuan ini dilakukan? Mana penipuan kita nak cerita hari ni haji. Benda yang sekali setahun ni. Haji. Tapi ada juga berlaku. Biasa kita dengar biasa guna visa Furada, visa Mujamalah. Betul. Ada juga yang sekarang ni visa turis. Ada juga yang buat haji DIY sekarang Ustaz. Betul. Dengan keadaan yang kita tahu bahawa Arab Saudi sekarang sangat strict. Macam mana Ustaz? Kan ini masalah dia ni. Haji KLA, dia sampai KLA pun ada. Tajuk pun dah Haji KLA. Haji KLA. Dia sampai ke KLA je sebab kita melihat sendiri ada 300 orang yang stranded di KLA tahun lepas. Benda tu sebab ada juga jemaah masjid kami yang bagi tahu parent dia lah salah seorang Allahu yang Akbar. berada di KLA ketika. So macam mana Ustaz? Okey. Dia isu haji ni sebenarnya yang berlaku masalah adalah haji swasta. Yang mujamalah ni lah. Ya, mujamalah. Okey. Kalau yang dengan Mujamalah ni apa Ustaz? Visa Mujamalah ni apa? dia mujamalah visa jemputan lah kita katakan. Dia lebih kurang macam furada, tapi sedikit different kaedah apply dia. Mujamalah ataupun furada. Kita kategorikan visa swasta. Kalau dengan tabung haji, muassasah, panggilan dapat surat tawaran ni tak ada isu. Kita tak nak cerita ini. Ya, betul. Yang ni yang banyak berlaku visa mujamalah ni, pada asalnya visa mujamalah ni visa okey, visa sah, visa legal. Maksudnya kita mohon apply dengan apa ni kedutaan Arab Saudi, Okey. dan dia akan bagi kebenaran kepada kita, invitation melalui email. Daripada email tu kita klik link untuk beli sistem package. Okey. Dalam tu semua lengkap. Maknanya visa mujamalah, visa sah. Cuma yang berlaku sekarang ni bukan visa mujamalah. Allah. Yang visa ziarah, visa turis tadi kan. Okey, sebab apa? Sebab daripada tahun 2000 selepas Covid tadi dah tak boleh buat haji 2021 dan 22. Dia buka balik 22 tu. Masa haji tu tak ramai orang. Dan visa turis diperkenalkan beberapa tahun sebelum tu.
Jadi pada situ orang ambil peluang. Sebenarnya visa turis ni untuk haji atau umrah? Tak, visa turis untuk ziarah sebenarnya. Untuk ziarah. Ziarah. Seluruh Saudi lah. Arab Saudi. Dan dibenarkan buat umrah. Okey. Tapi tak dibenarkan buat haji. Okey. Kalau tengok visa turis Ustaz, dia ada tulis kat situ. Kalau yang apply awal-awal bukan bulan 3, bulan 4 baru ni dia tak tulis. Bulan 6, 7, 8 dan 7, 8 ke atas kan. Tapi bulan 2, bulan 3, bulan 4 baru ni dia tulis kat bawah tu visa ni sah sehingga visa ni sah tetapi tidak dibenarkan berada di Mekah pada tempoh sekian-sekian sampai sekian-sekian sampai 15 Zulhijjah tak silap mana. Daripada 15 Zulkaidah sampai 15 Zulhijjah. Tidak dibenarkan berada di Mekah. Visa tu dia tulis. Okey. Itu visa turis. Jadi visa turis ni kehebatan dia lah. Dia boleh masuk mana-mana Saudi. Negara Saudi dia boleh masuk mana-mana. Semua dah madain soleh semua boleh. Semua boleh pergi. Sampai ke Riyadh, sampai ke Dammam, sampai ke mana dia boleh pergi. Visa turis. Seluruh Saudi lah. Seluruh Saudi. Dan dia valid setahun. Dan dia ada insurans, dia ada apa Multi entry. Yes. Sebenarnya visa turis lebih hebat daripada visa umrah sebenarnya. Visa turis memang lebih hebat. Ana kalau jemaah datang dengan kembara mukmin kita offer visa turis. Jemaah tak faham kenapa tak nak visa umrah. Saya kata visa turis banyak kelebihan. Orang tak tahu. Kan? Okey, baik. Jadi jemaah dia ambil visa ni dan dia masuk Mekah awal untuk duduk lama di Mekah. Seawal bila Ustaz? Seawalnya mungkin 1 Syawal, 2 Syawal. 15 Syawal. So diraya kat sana terus. Raya kat sana terus. Mungkin raya kat Malaysia seminggu terus gerak ke sana. Tahun 2022 orang masuk lewat sikit. Lewat dalam 26, 27 Syawal dah masuk. Tahun 22. 23 awal lagi masuk. Awal lagi masuk maknanya dalam awal-awal Syawal. 24 kerajaan Saudi dapat detect dah. Ni ada buat haji salah. Dia dah start buat penguatkuasaan awal lagi. Okay, Ustaz, ada yang kata orang nak buat haji kenapa salah? Pakai visa tu. Apakah visa tu? Maksud nak buat haji adalah individu punya kan macam mana tu Ustaz? Ya betul. Dia haji ni sebenarnya betul. Kita katakan Al-Quran disebutkan kan. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Jadi maknanya selain daripada kemampuan dekat situ, kita nak buat ibadat ni satu benda kita kena lihat adalah jangan ikut nafsu. Kan? Jangan ikut rasa nafsu kita nak tak boleh. Sebab dia ada part-part yang melibatkan orang kata pemerintahan. Macam Saudi kan. Baru-baru ni Imam Sudais dia keluarkan statement la hajja bila tasrih. Tidak ada haji yang tanpa tasrih. Maknanya permit. Maknanya dia kata apa? Permit sebenarnya permit ni ataupun tasrih ni untuk mengawal kelancaran dan kemudahan bagi jemaah-jemaah yang sah. Kalau masuk yang tidak sah ni terlalu ramai, jadi menyebabkan kesesakan. Kita tahu tahun 2000 berapa belas yang jemaah Iran mati dalam terowong. Di 2016. Berapa ramai jemaah meninggal kat situ. Perkara tak sepatutnya berlaku. Bila kesesakan di luar daripada kawalan, dia akan menyebabkan mudarat. That's why dia kata bukan tak benarkan buat haji, tapi tak dibenarkan sebab takut berlaku masalah. That's why kena kawal. Tak boleh nak kawal. Dia takut tak boleh kawal. That's why dia kawal melalui visa-visa kota-kota yang diberikan kepada negeri-negeri. Yang tahun lepas, kalau Ustaz nak tahu, ratusan ribu yang masuk dengan visa bukan visa haji. Yang masuk dengan visa bukan visa haji. Dan berlaku kematian. Kematian kalau hari Arafah ni biasalah pada 10 Zulhijjah tu kan. Kita lepas dia orang balik daripada Arafah ke Muzdalifah, ke Mina, melontar Jamrah Al-Aqabah, berjalan tepi jalan jatuh tumbang meninggal, orang tutup dengan kain. Itu kalau anda balik jalan kawasan kan, berpuluh-puluh orang. Yang kawasan kita tu berpuluh-puluh orang. Jalan Syariat Sedekih, Syariat banyak. Itu yang saya pernah dengar itu sebab mereka tak ada dapat kemudahan. Dia bukan tak dapat kemudahan. Dia nak berjalan balik ke hotel dia. Dia ada hotel, tapi nak berjalan ke hotel. Sebab dia ambil tenaga yang kuat. Daripada 8 Zulhijjah, dah tarawiyah, dah penat dah. Masuk 9 ke Arafah dengan panas, dengan apa, nak tidur tak selesa. 51 darjah Celsius. Betul. Lepas 9 malam pergi ke Muzdalifah, lagilah nak tidur tak tidur ayam. Bersesak-sesak awal pagi pergi ke Mina. Daripada Mina sampai subuh nak berjalan 4 kilo pergi Jamrah Aqabah. Daripada Jamrah Aqabah bersesak nak melontar, nak balik ke hotel 2 kilo, 3 kilo lagi lah. Memang dia ada kemah tak Ustaz di Arafah? Dia ada kemah. Tapi most of them tak duduk di kemah.
Duduk di hotel yang berdekatan. Di Aziziyah. Di Aziziyah. Sebab kalau khemah ni dia lebih kurang dalam 3.8 kilo atau 4.5 kilo. Tengok pada khemah maktab berapa lah. Maknanya pada khemah ke Jamarat tu jarak dia. Maksudnya walaupun dia orang pergi tanpa, bukan dengan visa tasrih haji, Okey. dia orang tetap ada kemudahan. Kalau pergi bukan tasrih haji, dia tak ada khemah. Dia akan ambil hotel kat depan. Okey. Kalau pergi dengan muasasah dengan tabung haji atau visa mujamalah, dia orang ada khemah. Tapi khemah tu kebanyakan dia orang tak duduk di khemah pun. Okey. Sebab 4 kilo sahaja. Betul. 4 kilo. Jadi dia orang lebih suka duduk di kawasan Aziziyah. Yang jaraknya 800 meter, 500 meter dan duduk di hotel, bilik selesa, toilet pun selesa. Itulah dia. Kisah sambung tadi. Visa mujamalah ni. Macam mana nak apply, penipuan-penipuan yang biasa berlaku ni macam mana? Dia orang ni membawa ikut visa turis dan sebagainya kan. Betul. So kenapa masih ada syarikat-syarikat yang offer benda macam ni? Benda yang begitu, alamak. Susah nak cakap. Susah nak cakap. Okey. Dia satunya ada syarikat yang dia kata syarikat sendirilah syarikat sendiri. Ada yang jujur telus bagi tahu tuan-tuan, ini visa ziarah, visa turis, visa tidak sah, tidak legal. Kalau tuan nak masuk, boleh masuk, tapi mungkin ada kesukaran sedikit. Dah masuk Mekah, tuan-tuan akan selamat. Kan satu yang bagi tahu. Ada yang tak bagi tahu. Ada yang syarikat tak bagi tahu, okey, boleh masuk, boleh buat haji, tak ada masalah. Kita atur. Pun banyak risau. Kita atur. Dan bila harga yang ditawarkan daripada pakej yang visa tanpa giliran ni dengan harga rata-rata di antaranya 45,000 ke 50 lebih. So dia tawarkan 48,000. Kata 48,000, bila 48,000 jemaah yang tak ada giliran ni nak tunggu giliran 10 tahun lagi. 100 tahun lagi. 1 tahun. Tengok 48 murahnya. Dengan tabung haji pun lebih kurang. Baik kebagian ni kan. Kalau syarikat tu jujur bagi tahu kata tuan-tuan ini visa tidak sah. Tuan-tuan nak pergi ada risiko. Kalau tuan-tuan tak nak pergi tak ada masalah. Kalau bagi tahu sedemikian jemaah nak pergi tu okey lagi. Ada syarikat yang tak bagi tahu. Maknanya dia tak bagi tahu kata ini visa tidak sah. Ini visa bukan visa haji. Dia tak bagi tahu. Malah ada yang kata tuan-tuan akan dapat visa haji di Mekah. Terbang dulu. Ada yang kata begitu. Apply kat sana ya. Apply kat sana. Jadi bila masalah ni berlaku, masuk ke Mekah dulu dengan visa yang biasa. Okey, lepas masuk immigration, lepas masuk. Sampai di Mekah, hari-hari Arafah dah dekat. Penguat kuasaan makin ketat. Nak masuk masjid. Macam sekarang ni, 2025, scan muka seorang-seorang. Scan seorang-seorang. Nak masuk masjid? Nak masuk masjid. 4-5 orang jaga, tahan seorang, check visa. Sekarang ni. Tahun lepas, dia check juga tapi tak sekuat tu. Maknanya bila dah dekat-dekat dengan haji, makin penguat kuasaan makin kuat. Jadi jemaah, mana visa haji, tak ada. Kami tak dibenarkan keluar hotel seperti gelandangan, seperti pelarian, duduk dalam bilik kan. Kalau lepas kita dengar tu. Itulah akibatnya. Sebabnya jemaah tidak diberi penerangan awal oleh agensi tersebut. Jadi Ustaz, kalau kita dengar pakej macam tu, sebab kita kalau boleh kita tak nak lagi ada rakyat Malaysia ni yang masih terkena begitu. Jadi sampai KLIA je. Itu lagi dahsyat. Keduri dah buat Ustaz. Keduri dah buat. Kambing dah habis ekor. Kan? Apa benda first kali yang kita nak kena faham? Kan? Dia tidak melalui syarikat-syarikat yang PJH. Kadang melalui syarikat-syarikat ni. Tapi yalah, kalau macam Ustaz cerita tadi lah, kita check motype, ada. Check dengan tabung haji, ada datang. Ada. Tapi dia berlaku apa first step sekali kita nak tahu this is scammer. Dia scammer. Kalau nak kata dia scammer ni susah nak cari kan. Sebab kita tak tahu siapa yang nak scam kan. Dan apa prinsip orang tersebut. Kadang-kadang kita tengok 10 dia buat baik, 1-2 dia scam, kita tak tahu. Dan prinsip dia, siapa owner company, siapa pengarah dia dan dia punya pendirian macam mana kita tak tahu kan. Jadi syarikat sepatutnya kena jujur. Dia berlaku, kita katakan haji KLIA ni berlakunya adalah beberapa sebab lah yang anda nampak. Satunya miscommunication di antara pihak syarikat dengan jemaah. Okey, jemaah je daftar. Katakan daftar, kita tak cerita visa turis, visa betul, visa mujamalah. Daftar visa mujamalah hari ni.
Orang kampung dia tak faham apa itu visa mujamalah. Ya, Dia tak tahu pun. Dia daftar haji, dia tahu pakej haji, visa haji, mutawif kata, syarikat kata ini visa haji yang sah. Betul visa haji mujamalah sah. Baik. Dan dia kata bila terbang ni, bila makcik akan terbang, dia kata makcik standby di rumah, dalam masa seminggu sebelum wukuf kita akan call untuk terbang. Maknanya dengan keyakinan syarikat untuk dapatkan visa between of that period lah. Kan? Visa mujamalah bila Last mujamalah bila last nak apply, bila last akan dapat? Tahun lepas anda pernah keluar 3 hari sebelum wukuf. Allah. Oh, okey. Itu dia. Okey. Tahun lepas lah. 3 hari sebelum wukuf pernah keluarkan. Maknanya kita kata bila lah kena apply tu depends kepada diri. Kalau nak pergi cepat, daftar cepat lah. Kalau nak yakin cepat, nak cepat dapat confirmation kan. Jadi makcik dia daftar dan daftar, syarikat kata tunggulah seminggu sebelum wukuf, kita akan call untuk bagi tahu timing flight apa semua berkumpul di mana-mana kan. Makcik balik rumah dah dengan harapan dapat visa. Syarikat barulah nak cari channel untuk dapatkan visa. Akhirnya syarikat tak dapat visa. Bila syarikat tak dapat visa, kita tak salahkan syarikat. Salah dia adalah bila mana dia tak bagi tahu peserta tadi. Dia tak bagi tahu peserta. Payment dah ambil, mungkin dia terlupa atau terlepas pandang. Sampai ke terlupa nak bagi tahu makcik ni. Makcik ni dah buat kenduri kat kampung. Ya. Tumbang kambing, tumbang lembu sebagainya dah kan. Last sekali datanglah juga KLIA sebab ustaz tu kata seminggu nak terbang, dia pun kira lah. Nak wukuf 9 hari bulan, seminggu sebelum wukuf datang KLIA dengan bawa beg syarikat. Akhirnya terkial-kial seorang-seorang. Telefon ustaz tu kata, makcik lupa nak bagi tahu. Visa tak dapat lagi. So itulah yang berlaku. Yang sangkut di KLIA itulah dia. Lebih-lebih lagi peserta daripada Borneo. Ya. Dia orang memerlukan connecting flight. Ya, betul. Kan? Kalau lambat bagi tahu memang masalah. Kan? Jadi dia orang nakkan confirmation segera. Dan kalau kata seminggu sebelum berapa hari bulan. Dia nak tahu berapa hari bulan. Sebab dia nak beli connecting tu. Kalau kita lewat last minute memang akan ada masalah. Yalah. Jadi di sini syarikat pun perlu jujur sebenarnya. Dia mudah saja. Kalau kata dapat call peserta, tuan visa dah dapat. Hari Isnin pukul sekian-sekian berkumpul di KLIA. Settle. Kan? Kalau kata tak dapat, tuan visa tak dapat, tuan jangan datang KLIA. Kita bagi tahu dah. Betul. Bila datang tu orang dah berharap kan. Ya, betul. Macam kita pun kita bagi tahu. Kita kata last jawapan dia 30 Mei. 30 Mei. Tu 30 Mei nak bagi tempoh. Kalau kata jemaah dapat, bagi tahu dapat. Kalau tak dapat, khalas, bagi refund. Selesai masalah. Dia punca itulah, mana tak bagi tahu, miscommunication lah dia. Maksudnya bila dapat reply daripada Kedutaan Arab Saudi tu, Arab Saudi, so kita dah boleh buat payment dia. Betul. And then baru Peserta buat payment kita lah. Peserta boleh buat payment sebab dapat email saja kita kena beli package. Package tu kena bayar guna kad kredit. Term dia. Jadi syarikat nak pakai kad, nak pakai apa kan, nak kena token, top up token, bagai semua memerlukan duit benda tu. Jadi peserta kena bayar kepada syarikat bila mana dah dapat email invitation daripada kerajaan Saudi. Betul. So selagi tak dapat email tu, jangan harap nak dapat package. Okey Ustaz, ada kita raikan soalan juga. Daripada Fatimah, apa beza dengan visa umrah? Ini rasa soalan tadi visa turis. Ustaz Fendi sendiri pernah kena apa sama Farid Kifli. Tu kejap lagi. Farid Kifli tanya, Ustaz Fendi sendiri pernah kena tipu ke? Pernah. Aduh, ini soalan panas ni. Soalan panas ni. Okey, kalau guna ni bawah ni apa? Mutawif TJ. Okey, Mutawif TJ kalau guna visa mujawalah, jangan buat kenduri doa selamat sebelum terbang. Tak sempat takut tak sempat. Okay, Ustaz, kita raih soalan Ustaz. Mana soalan ni? Beza visa umrah dengan visa turis. Okey. Visa umrah dia sekali masuk saja. Oh, one entry. Okay. Sekali masuk, you keluar habis. Okey, visa turis you boleh masuk beberapa kali, multiple. Masuk, duduk selama, dia boleh duduk dekat situ selama 3 bulan. 90 hari. Sama ada berterusan ataupun you keluar 10 hari, you keluar baki lagi 80 hari dalam tempoh setahun. Masuk lagi, keluar lagi. Masuk lagi, keluar lagi sampailah 90 hari. So maknanya kalau orang buat visa umrah, nak pergi umrah bulan 1 contohnya, visa umrah mahal sedikit. So dia buat visa umrah bulan 1, dia pergi umrah, dia balik habis. Dia nak pergi bulan 5, dia kena buat visa yang baru. Orang buat visa turis bulan 1 dah pergi umrah. Bulan 5 nak pergi lagi, dia dah jimat visa kat situ. Kalau pergi ke syarikat mana-mana, datang ke syarikat anda sendiri, kita bagi diskaun 500. Maknanya sebab dia dah ada visa,
tolak 450 ataupun RM500. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat dia boleh pergi umrah sehinggalah setahun tempoh atau 90 hari, mana yang datang dulu. Okey. Kalau orang tanya dari segi insurans, kata kalau visa umrah masuk hospital senang nak cover sebagainya kan. Visa turis hospital tak cover. Sebenarnya silap tuan-tuan. Dalam visa turis tu sebenarnya dah ada pun insurans. Dah ada pun insurans dalam tu. Tapi cover dia tak banyak. Dia cover taklah semeluas visa umrah. Dia ada beberapa penyakit yang dia cover. Saya nasihatkan jemaah saya kata tuan-puan, kalau kata nak jimat lagi, ambil je visa turis. Okay. Dan tuan-puan ambil insurans backup. Baru RM70 macam Al-Khairi sebagainya kan. Ambil RM70. So tuan-puan nak pergi next umrah dah jimat RM500. Kan, daripada tuan-puan keluarkan visa umrah, balik tak ada apa-apa berlaku. Ya, betul. Itulah antara kelebihan visa turis. Dan visa turis ini dia boleh pergi satu Saudi. Next year nak pergi ke Riyadh ke, nak pergi ke mana kan. Bulan depan nak pergi ke Dammam, nak pergi berjalan dekat mana-mana lah. Satu Saudi boleh masuk. Dan dia lagi bebas lah. Itulah kelebihan dia. Kisah tadi soalan, Ustaz Fendi pernah kena tipu ke? Allahu Akbar. Farid Kifli. Soalan panas. Soalan panas Yang tadi, yang hotel lah kita kena, hotel, yang saya sebutkan tadi kan. Tapi kita bagi hotel lain pada jemaah lah pada malam yang sama. Sebab anak push steam kita kat Mekah untuk dapatkan hotel lah. Kalau dari segi haji ni, nak kata kena tipu, pernah lah juga kan. Pernah lah juga. Wah, panas ni. Tapi malah nak cerita panjang kan. Benda ni berlaku pada hari nak masuk ke Arafah lah. Kita booking bas, kita booking apa. Sekejap Ustaz, kita beli package tadi, visa mujamalah tu, dia dah siap sekali dengan kemudahan ke? Betul. Bas, kemah, hotel semua? Betul. Oh, okey. Dah siap benda tu dah. Maksudnya visa tu, kemudahan tu disediakan oleh Saudi ataupun? Disediakan oleh syarikat muassasah dekat sana. Okey. Tapi kena ingat, satu benda yang kita kena faham. Dalam package yang disediakan tu, hotelnya 4 kilo. 3 kilo, 2 kilo. Kan? Okey. Kemah hanya 4 kilo. Jadi menyebabkan kita offer package kepada customer. Customer tak nak package tu. Yalah. Dia nak hotel yang dekat. Kurang-kurang pun 300 meter. Ajak lah kita katakan. Jadi itu yang menyebabkan kita ni, selain daripada beli package tadi untuk keluarkan visa, by same time, kita booking hotel yang lain untuk jemaah kita. Booking yang kedua ni, booking hotel lain, booking hotel ni, booking khemah ni, booking transport lain untuk jemaah kita ni. Maknanya hotel yang dalam package tu tak duduk pun. Jadi hotel yang duduk ni hotel yang kita baru booking. Dan transport yang dikatakan ada tadi, transport tu hanya merangkumi beberapa pergerakan saja. Dia tak merangkumi keseluruhan pergerakan. Arafah, Mina, Arafah, Muzdalifah. Dia Arafah, Muzdalifah, Mina, kemudian dia pergi ke Madinah sekali. Okey. Sekali. Kemudian nak pergi ke airport, nak pergi ziarah apa semua itu, tambahan yang lain. Jadi itu yang berlaku penipuan. Kalau kita terpaksa ambil bas lain, hotel lain. Bila berlaku sedemikian, ejen tak bagi kita hotel, tak bagi kita transport yang kita bayar. Jemaah kat sana dah. Jemaah kat sana. Allah. So akhirnya keluar kos kedua untuk bayar hotel, bayar transport, bayar apa semua itu. Yang tadi tu dah bayar dah? Dah bayar kat dia. Itulah dia. Itulah cabaran dan mehnah. Memang cabaran lah. Dalam haji ni kita kata tak akan mudah. Dia akan berjumpa dengan macam-macam bentuk ujian lah. Okay, Ustaz, kita nak masuk bab hukum sikit, Ustaz. Okey. Kan, bab hukum. Berlaku, saya tengok di Facebook pun, berlaku juga isu-isu persoalan-soalan ni. Ada yang mempersoalkan tentang hukum pergi visa yang tidak sah. Baik. Dia bahas pasal istitaah tadilah. Kan, dia bahas pasal istitaah. Dia kata Mekah tu bukan Saudi punya. Itu adalah umat Islam yang punya, Ustaz. Jadi betul. macam mana Ustaz kita nak menjawab tu? Kalau ikutkan hukum ni kan, benda ni bukan saya yang layak jawab lah, tapi kita ambil pendapat pihak berwajib ya. Macam kita di Malaysia, kita ada mufti, kita ada pihak berwajib, kita ada orang-orang yang alim dalam bidang tertentu dan kewajipan mereka untuk memberi hukum tu layak lagi. Jadi anda ambil petikan daripada pendapat mufti wilayah pada tahun lepas. Dia mengeluarkan fatwa bahawa haji dengan visa turis tadi
tetap sah. Tetap sah. Sekiranya cukup syarat-syarat yang diperlukan untuk kefarduan haji. Rukun wajib haji semua selesai. Selesai. Tetapi dia berdosa kerana melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum keduniaan, hukum-hukum pemerintahan setempat. Itu saja. Maknanya haji dia sah. Itu yang menyebabkan ramai orang yang kata cowboy ni kan, aku nak pergilah, peduli apa kan, kena tahan pun tahanlah, dia bukan apa pun, pergi juga, belasah juga masuk sebab mengharapkan benda tadi. Tapi kita katakan baguslah sebab mufti keluarkan benda yang jujur, yang betul. Maknanya haji tetap sah, tetapi dia berdosa sebab dia lakukan benda tu. Jadi macam mana Ustaz? Antara sah. Kita macam orang pergi masjid tapi bawa kereta curi. Betul. Solat dia sah. Solat dia sah. Selagi cukup rukun solat tadi cukup kan. Tapi dia pakai baju, 43. pakaian je. Okey. Dia ambil daripada semua yang tidak Itu yang jadi persoalan. Bab solat tadi solat kan. Bab haji ni kan Nabi sebut al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Jadi geng-geng Arab dia fikir macam tu. Maknanya aku masuk cara salah dengan pemerintah pun aku tak pedulilah. Sebab haji aku sah ke tak sah? Sah. Kalau haji aku sah, apa ganjarannya? Syurga. Kalau syurga, apa lagi nak dosa? Dia fikir macam tu. Itulah anda jumpa dengan beberapa orang yang masa nak masuk ke kawasan Arafah dan dikejar oleh polis. Dikejar oleh polis, dia mengelindak masuk ke pagar Arafah, polis kejar dia pun kata haji la hajj bila tasrih. Tidak ada haji melainkan tasrih, kau berdosa. Dia bertekaklah. Orang yang dah masuk ke Arafah ni dengan ihramnya nak tercabut, dia kata kalau haji aku sah, Allah ampunkan semua dosa aku. Jadi dia patahnya tu patah macam tu. Aduh. Dia benda haji ni kita katakan benda satulah kalau kita rakyat Malaysia ni kita nasihatkan untuk pergi mengikut jalan yang betul lah. Ikut peraturan yang ditetapkan ataupun yang ditentukan oleh pihak pemerintah kan. Ada juga yang nak pergi, yang rasa berani nak pergi sendiri, tak nak. No comment. Kalau you rasa macam tu pergi, tafadhol silakan. Macam tu lah. Sebab benda bersah kan. Hakikatnya Ustaz, pergi haji tanpa tasrih ni ataupun permit ni, apa risiko-risiko yang kita hadapi? Sebab kita tahu kalau pergi dengan muassasah tabur haji ataupun visa mudah-mudah, dia telah ada kemudahan-kemudahan, telah ada insurannya. Betul. Kalau pergi dengan tabur haji maksudnya dia ada hospital dia sendiri, doktor dia sendiri. Betul. Ada petugas-petugas yang bimbing. So, apa cabaran-cabaran ataupun risiko yang mungkin akan dihadapi oleh mereka yang pergi tanpa visa yang sah? Visa yang sah ni kan. Okey, visa yang sah ni lah yang sebenarnya yang pihak Saudi nak kekang supaya tak berlaku benda-benda yang salah. Tadi saya sebutkan kematian berlaku kan. Bila cek visa tak sah. Jadi menyukarkan untuk mengenali identiti, nak hubungi waris sebagainya. Itulah kekangan Arab Saudi sebenarnya. Kalau katakanlah dia masuk visa yang sah, meninggal ke, sakit demam ke, ada orang nak jaga, ada orang boleh tahu dia ni siapa, daripada mana semua kan. Rekod perubatan dia. Ya betul, rekod perubatan sebagainya. Ada risiko yang lain, kalau katakanlah tertangkap, kan, katakanlah kena tangkap dengan kerajaan Saudi, dengan polis sebagainya, orang yang visa haji tidak sah ni, apa dia denda dia? Kalau tahun lepas, dia bawa orang yang ditangkap dengan lori ni, pergi hantar ke Jeddah. Keluarkan daripada tanah haram. Sebab dia orang datang visa sah, visa turis ke, visa apa ke, visa sah. Cuma dia orang berada di tempat yang salah. Faham tak? Tempat tu Mekah tidak dibenarkan. Berada di situ pada tempoh sekian-sekian kecuali visa haji. Ini visa yang sah. Tapi kau datang duduk sini. So caranya polis macam mana buat? Tangkap dia, keluar. Itu dia lepas. Dan tahun ni saya dengar kata daripada Al-Haramain yang mengeluarkan statement ni, banyak yang dia sebutkanlah tentang kalau berlaku tangkapan memang lagi berat lah tahun ni. Lagi berat. Di antaranya dia kata apa? 15 hari kena jail, penjara, dan 10,000 denda. Setiap orang yang pembawa masuk. Katakan syarikat mana bawa masuk, syarikat tu kena denda 10,000 seorang. Kemudian akan dihantar balik
dan transport akan disita dan orang tersebut di-ban masuk ke Saudi. Ni ada Haramain keluarkan tadi. Selama? Di-ban keluarkan Saudi tak tahu dah berapa tahun. Tapi ada benda remind dia lah. Masya Allah. Maknanya benda ni dah So itu risiko dia Ustaz? risiko dia. Risiko yang selalu diambil oleh Selalu diambil. setengah-setengah Betul tak. Memang kalau kita lihat macam COVID lah, COVID. Jalan kosong, hanya ada kereta polis kan. Dekat Mekah sekarang macam itulah. Saya pun tengok juga ada beberapa TikTok ataupun YouTube yang share macam mana keadaan sekarang. Ataupun beberapa hari yang lepas lah di Mekah kan. Betul. Kawasan yang biasa sesak tu Betul. tak ada orang. Betul. Kan? Itu keadaan dia. Jadi Ustaz, kalau seseorang tu tahu bahawa dia telah ditipu, sama ada pakej haji ataupun travel tipu ke, ataupun visa dia masuk Mekah guna visa turis ke, dan sebagainya, apa first kali tindakan dia kena buat? Okey. Kita bagi dua situasi Bagi yang telah berada di Mekah. Yang telah berada di Mekah dia baru tahu. Katakan dia baru tahu kata dia ditipu. Dia di Mekah. Duduk kat Aziziyah tu. Duduk kat Aziziyah. Tempat hot ni kan. Tempat hot lah. Sepatutnya visa haji. Visa haji. Tapi baru tahu. Allah. Mungkin kat Malaysia dia seronok sangat, tak tengok visa dia apa kan. Sampai dia baru tahu. Nasihat saya keluar daripada Mekah balik ke Malaysia lah. Sebab tahun ni sangat ketat. Sangat-sangat ketat. Kita tak akan dapat lah orang kata macam tahun lepas. Yalah betul. Yang dah pergi tahun lepas tu kita kata bonus lah, rezeki lah. Kan? Dia dapat haji. Tahun ni memang sangat-sangat ketat. Ada video Pakistan baring bawah katil. Tengok. Ya, ada. Angkat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Angkat keluar. Main sangat ketat. Kalau berada di Mekah, baru tahu visa turis dan visa tidak sah, baliklah. Untuk tidak orang kata melanggar dan juga mengambil risiko yang lebih besar. Kan kalau kata tahun ni lah. Dan yang berada di Malaysia, baru tahu kan. Kata dah beli package, tiba-tiba tengok wisata turis, buat laporan kepada Motek, kepada tabung haji dan buat laporan polis untuk mengambil tindakan kepada pihak tersebut. Itu saja. Boleh dapat balik duit Ustaz? Kalau kata jadi kes polis, lambatlah dapat duit. Itu yang yalah, tak buat laporan. Kalau buat laporan jadi kes sivil kan? Kes sivil. Berkuat aset, kena buat ni lah. Kalau nak cepat lagi, cuba dapatkan daripada tribunal lah. Okay, Ustaz, saya ada dengar macam tahun-tahun sebelum ni, mereka geng-geng yang cowboy ni, mereka akan masuk ke Arafah petang ataupun selepas maghrib, baru dia orang akan masuk. Tapi nampaknya tahun ni sangat ketat. Betul. Dan ada satu lagi soalannya, berkaitan dengan badal haji. Badal haji ada yang gunakan orang Indonesia dan sebagainya. Betul. Boleh Ustaz ulas sikit? Baik. Sebab isunya mereka ni yang buat badal haji yang ni, mereka akan masuk selepas. Betul. Selepas waktu besar, waktu petang. Okey. Sebenarnya seketat-ketat macam mana pun kan, kita duduk di sini, kita tak dapat berita setiap minit, setiap detik kita tak dapat berita. Orang dekat sana dia akan tahu timing bila, setengah jam, 1 jam yang longgar, yang apa, dia akan ada time yang lepas. Macam tahun lepas nak dengar. Malam sebelum hari Arafah, maknanya hari 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah orang sibuk dekat Mina, Tarwiyah di Mina. Sebahagian besar penduduk Mekah daripada Indonesia lah, majoriti Malaysia pun ada juga, dah masuk ke Arafah pun. Malam Arafah, orang sibuk dekat Mina, dia dah masuk ke Arafah dengan bebasnya, buat video call, buat live, hantar ke suami, hantar ke isteri, hantar ke family. Masuk ke Arafah pada malam Arafah. Maksud saya adalah seketat mana pun, sama geng-geng muassasah lah. Geng-geng yang visa tidak sah. Dia akan masuk ke situ. Maknanya dia masuk sama ada malam Arafah, orang sibuk dekat Mina, tak sibuk sangat dekat Arafah lagi, dia masuk awal dan mengelinap duduk dekat situ. Bila pagi Arafah, polis tak cek dah dalam tu. Sebab polis hanya kawal di luar nak masuk. Dalam Arafah dia takkan kawal. Susah nak kawal sebab orang berjuta. Kan? Dan memang susah nak kawal. Dalam Arafah kau tak kawal lah. Kalau dah masuk Arafah tu polis pun, dia satu baiklah polis Mekah ni pun dia faham lah, maknanya orang tak nak buat haji kan. Dalam Arafah tu dia
Bagi Takkan nak makanan, halau lah. tak ada tak halau dah. Bagi makanan, bagi minuman, bagi air semua kan. Maknanya satu waktu malam sebelum hari Arafah. Yang keduanya waktu petang. Waktu petang tu betul. Di antara yang sibuk adalah pagi 9 bulan. 9, 10, 9 hari bulan Zulhijjah tu lah. Sampailah 11, 12 tengah hari. 1, 2, 3 petang. Masa ni waktu kemuncak. Kan hari Arafah kan lepas Zuhur kan. Bermula lepas Zuhur tu masuknya waktu Arafah. Bila waktu afdal kat situ kan, orang ramai akan masuk waktu tu. Paling ketat. Polis akan sangat ramai di kawasan sempadan. Okay? Dan bila waktu petang dah longgar sikit. Waktu petang ni longgar sedikit, maka waktu petang ni lah ramai bas-bas angkut masuk dalam. Bas angkut ada masuk 200-300. Inilah yang orang kata badal haji scam kan. Sebenarnya kalau ikutkan pengalaman Ana lah pengalaman Ana sendiri yang tak seberapa ni, kita tengok pada geng-geng buat badal haji. Yang scam betul, Ana tak nafikan, tapi sebahagian. Nak kata scam semua tak boleh. Tak boleh. Yang scam betul pakai ihram seluar pendek, pegang kertas. Betul. Tukar orang lain pakai ihram seluar pendek je kan, pegang ambil gambar pangan ni. Betul, ada. Dan sebahagiannya yang buat betul pun ada. Dan kita kata, oi, mana mungkin tasrih pun dah 5,000, 6,000. Betul, itu kalau you beli yang legal. Masalah dia orang ni masuk tak legal. Petang-petang masuk 200-300 naik bas sampai ke Arafah. Wukuf, syarat wukuf bukan satu malam. Bukan duduk bawah khemah. Syarat wukuf sekejap. Duduk di Arafah seketika sampai duduk rakaat harga apa benda kan. Berdoa sekejap, khalas. Dapat haji. Al-hajju Arafatun. Dia keluar daripada situ pergi melontar Aqabah. Lepas tu mabit di Mina. Itu benda-benda yang boleh diuruskan dan boleh dibayar dengan dam pun. Jadi inilah yang berlaku sebenarnya kes badal haji. Dan anda tak nafikan memang ada betul orang buat badal haji walaupun kita kata dengan harga yang bawah 4,000 rata-rata 3,500, 3,800, 2,000, 29 lah minimal kan. Sebab kita bayar pada orang Arab tu dalam 2,000 rial. 2,000 rial tu dah boleh bayar pada budak tu. 2,000 rial dah boleh dah dia masuk ke Arafah, keluar untuk pergi mabit sebagainya, dia dah boleh buat perkara tu. Maknanya ada yang masuk tetapi tidak legal. Kalau kata buat yang legal, memang 3,000 takkan dapat lah pada haji. Tak dapat. Tak dapat. 5,000, 6,000. Of course, 5,000, 10,000 ke atas barulah dapat pada haji kan. Kalau masuk secara sah. Dan dia ada kota limit. Limit kota dia tu tak sampai 100 orang. Nak buat pada haji mana boleh kan. Dan siapa nak bayar sampai RM10,000 seorang? Betul. Orang tak mampu bayar kan. Nak buat badal haji untuk arwah meninggal. Arwah meninggal pun tinggalkan duit RM5,000 je kata. Nak bagi 8 adik-beradik. Nak buat badal lagi. Nak buat badal lagi habis. Itulah dia. Okey, Sat. Tapi pilih syarikat yang betul lah. Betul. Yang kita boleh yakin dia punya perkhidmatan. Betul. Pengurusannya semua lah. Pengalamannya. Betul. Okay, Sat, rasanya kita dah dekat-dekat hujung. Apa sebenarnya pendapat Ustaz peranan masyarakat untuk mengelakkan scammer dan juga penipuan-penipuan yang berlaku ni lah Ustaz. Kita yelah dari segi pihak berkuasa satu part lah. Betul. Kan tabung hajinya, moteknya satu Betul. part lah. Kita sekarang ni sebagai Mayat mention ni apa yang kita boleh buat? Okey. Yang kita boleh buatnya adalah bila mana kita nak pergi ke satu tempat lah, haji ke umrah ke atau pelancongan sekalipun, kita kena nilai pakej tersebut adakah relevan ke tak relevan. Okey, satu. Betul ke tak betul. Dan selain daripada harga yang ditawarkan tu, kita lihat juga syarikat tu. Syarikat ni rekodnya macam mana sebelum ni. Bagaimana sebelum ni orang pergi, katakanlah nak pergi ke Europe, nak pergi haji, nak pergi umrah, tengok syarikat tu. Betul ke tak betul ni kan. Syarikat ni tengok tengok banyak pakej Europe je, pakej ke China, pakej ke Hatnyai. Tapi tiba-tiba ada umrah. Umrah pun baru, tak ada orang, tak ada pengalaman lagi. Tak ada pengalaman. Kan? Jadi, ground tak ada lagi. Ground tak ada lagi. Jadi risau kan. Jadi kena hati-hati kat situ. Ini satu. Yang keduanya, jangan kita mudah terpengaruh dengan tawaran yang luar daripada harga pakej. Kita tengok syarikatnya establish lah, syarikat Berapa besar-besar. Ustaz biasanya costing untuk umrah ke haji ke? Okey. Yang kita boleh reasonable. Okey, reasonable Kalau tengok pada pakej, okey Ustaz. Tengok pada pakej, katakanlah pakej Safwah atau Safwah.
kita nak letakkan benchmark harga. Berapa harga pakej Safwa ni? Ada yang jual 6,000, ada 7,000, ada 8,000. Okey, cara dia mudah je tuan. Tuan-tuan kena tengok pada syarikat yang establish. Apa kalau saya tanya tuan-tuan dah tahu jawapan dia. Satu, dua syarikat, tiga syarikat. Tuan-tuan boleh baca. Dalam kepala tuan-tuan dah ada dah. Dah ada dah. Yang establish. Tuan-tuan tengok pakej tu berapa harga pakej Safwa. Dan tuan-tuan ambil jadi sebagai kayu ukur kepada pakej yang tuan-tuan nak beli. Kalau syarikat itu keluarkan 8,990. Tuan-tuan tengok 7,990. 1,000 beza dia. Maka kena hati-hati. Kalau beza 200-300 mungkin boleh lah kan. Boleh terima lagi. Tapi kalau 1,000 beza dengan free speed train Haramain, dengan apa macam-macam lagi free, ini tuan-tuan kena careful. Sebab apa? Sebab kebarangkalian berlaku penipuan di situlah. Sebab scammer dia tak kira untung margin kat situ. Tuan-tuan bayar 1,000 pun dia untung 1,000 sebab dia dah scam orang kan. 2,000 bayar pun dah 2,000 untung. Kadang-kadang tak bayar full pun lagi, deposit 500 je. Itu pun dia bedal lah. Itu pun dia bedal lah. Oh. Itulah. Jadi jadikan benda tu sebagai kayu ukur. Letakkan beberapa syarikat yang establish macam tabung haji ke atau beberapa syarikat lain lah yang dah memang harga dia kekal kat situ dan kita jadikan sebagai kayu ukur. Kan? Jadi tengok package lain, oh harga dia ni tak menasabah. Jangan beli. Itu je. Itu first step tuan-tuan. Tengok syarikat establish and then kita nilai kita punya company kita buat ni macam mana kan. Betul. Kalau lebih mahal sikit, it's okay lah. Betul. Ataupun mungkin 100-200 tu kan. Boleh dikira lagi lah. Ustaz, untuk terakhirnya Ustaz, jemaah haji telah pun separuh sampai di Madinah. Betul. Dan dah start pun pergi ke Mekah. Betul. So boleh Ustaz share sikit pengalaman manis Ustaz panjang Ustaz first time pergi haji tahun 2022. 2022 First buka lepas Covid kan. okey. 23, 24, 3 kali lah. Apa Ustaz ada momen-momen yang Ustaz tak boleh lupakan? Pengalaman manis manis. Banyak yang tak boleh lupakan. Yang pahit pun ada yang manis. Yang pun ada kan. Okey. Tahun 2022 tu pada masa tu first year haji baru buka. Ya betul. Dan orang pun ramai tak datang kan. Fakturnya Tak salah saya ada 800,000 orang saja, 900,000 orang. betul, tak ramai. Jumlah exactly tu tak ingat lah. Tapi tak ramai lah. Fakturnya orang takut nak pergi sebab pandemik masih orang takut berjangkit kan. Tapi sebenarnya masa tu antara kenangan paling manis lah. Kita dapat berwukuf tu dalam khemah, kita tidur satu khemah sebesar-besar yang sepatutnya 100 orang lebih, duduk 2 orang. Allah. Aircon sejuk-sejuknya malam. Ya Allah. Saya dengan rakan budak Perak kan, satu khemah tu. Dan besok tu hari Arafah kita dapat berdoa di kawasan yang kita kata tenang lah. Cari mana yang tempat teduh, tempat pot yang paling baik, bentang tikar, duduk situ sepuas-puasnya. Itu antara kenangan paling manis lah. Dan dah tentulah kita katakan masuk Jamarot pun orang tak ramai kan, masuk pergi melontar, pergi tawaf pun orang tak ramai. Dan time kita tawaf tu dia ada satu dorongan dengan jemaah-jemaah sekalipun mudah. Dan semua jemaah saya lepas tawaf tu macam kosong je nak masuk ke Hajar Aswad. Allah. Macam senang nak masuk. Semua jemaah dapat cium. Maknanya lepas tawaf selesai, kita tengok line clear tak, Ustaz nak pergi lah Ustaz kata. Tengok line clear tak, macam tak ada orang kan. Ada orang tapi tak ramai. Boleh pergi. Okey, orang pergi, saya tunggu sini. Berapa orang Ustaz? Masa tu dalam 20 lebih lah. 20 lebih. Tahun 2022. Itu pengalaman yang manis lah. Dan pengalaman yang kita tak lupakan pun banyak berlaku. Di antaranya jemaah meninggal depan kita kan. Kita berjalan-jalan jemaah atas tahun lepas. Tahun lepas 2 tahun lepas pun banyak lah yang ditolak wheelchair. Tiba-tiba terkulai ayah dia dalam atas wheelchair tu kan, terkulai. Bukan jemaah saya, jemaah lain lah. Tapi dia depan mata kita lah. Allah. Terkulai macam nak terjatuh ke bawah, tersungkur kan. Jadi kita bantu angkat, letak tepi, bagi air minum. Memang kita nampak hari Arafah ni, hari Zulhijjah ni, hari yang kusuk masai. Hari yang betul-betul, hari yang all out lah kita katakan haji ni kan. Betul-betul. Orang tidur, tepi jalan, dekat tar, minum air, minum sampah pun serepah, bawah pokok apa semua, tak peduli lah. Masa tu kita kata hanya mengharapkan redha Allah Ta'ala. Tak peduli Allah lah. sepenuhnya. Yes, betul.
Tak peduli dah, malulah nak tidur, tak ada dah. Makan kita beli makan berjemaah, bagi orang makan, minum orang bagi. Maknanya benda tu berlaku. Dan kita sendiri pun kadang-kadang tak sangka macam, oi hausnya hari ni kan. Ada orang bawa makanan. Oh, ya haji. Bagi air, bagi buah, bagi uish. Kita rasa macam memang luar biasa. Luar biasa. Sebab tu haji ni kita katakan dia sebenarnya pilihan Allah. Pilihan Allah. Satu pilihan Allah. Kita katakan ini yang utama sekali. Walaupun dia ni ada duit, kan, ada kehendak, kalau Allah tak pilih, tak pergi. Dia ada duit dan ada kehendak nak pergi. Kalau Allah tak pilih, tak sampai. Betul. Anak tahun lepas ramai yang refund balik package yang 100 lebih. Kan, tak dapat visa. Call tak dapat visa aja refund balik 100 lebih. Ada duit nak pergi, tapi belum Allah pandai. Yes, betul. Itulah dia. So yang berada di Mekah sekarang ni, kan, gunalah kesempatan, peluang yang Allah berikan untuk tuan-tuan dan puan-puan, orang kata berdoa, beribadah dengan sepenuh hati. Sebabnya satu kita ingat haji mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Okay? Kita kena ingat bila kehendak dah ada, kemampuan dah ada, Allah pilih. 3 benda dah ada lengkap dah. Sampai di Mekah belum tentu mabrur. Allah. Belum tentu. Sebab kat Mekah tu depends pada orang tu pula. Orang tu macam mana kalau you pergi ke Mekah, pergi haji pun hari-hari ulang-alik hotel aja. Turun hotel, isap rokok, naik hotel, isap rokok. Tak ada faedahnya kan. That's why sampai dekat sana you kena rebut rahmat dan peluang yang Allah berikan. 4 benda ni lah nak dapatkan haji yang mabrur. Bukan mudah lah. Jadi kita doakanlah Ustaz. InsyaAllah. Mudah-mudahan. 30 ribu kan? Betul. 30,000 rakyat Malaysia yang berada di sana nanti. InsyaAllah. Sama dengan 2 juta lagi. Ada rayuan katanya yang kota tambahan hujung bulan. InsyaAllah, mudah-mudahan lah. Tuan-tuan doalah banyak mungkin, guna peluang sebaiknya. Ya, kadang-kadang Allah nak dengar doa kita. Yes. Allah nak dengar kita merintih. Nak kita merintih, nak kita meminta kan. Ya, betul. Itulah dia. Sudah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian yang sangat penting hari ini. Elakkan diri anda daripada ditipu, mak ayah kita daripada ditipu, saudara mara kita daripada ditipu. So berhati-hati, dapatkan maklumat yang betul-betul sahih. Jangan tertipu dengan godaan-godaan harga rendahnya, ada wang sponsor dan sebagainya kan. Betul, haji ini adalah satu perjalanan madrasah pengorbanan. Tapi jangan sampai kita terkorban. Kan? Jadi terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ustaz dapat lagi InsyaAllah pergi haji macam mana tahun ni? InsyaAllah. Tahun ni kita tunggu green light. Ada tukang bawa beg ke? InsyaAllah. Okay Ustaz, terima kasih banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia tadi cerita tentang Haji KLIA. Jangan pastikan anda jangan tertipu, dapatkan maklumat yang betul-betul sahih sebelum anda memilih pakej haji. Semoga pengorbanan yang tuan-tuan buat itu nanti Allah terima, Allah berikan ganjaran syurga nanti insya-Allah. Jadi stay tune, kita jumpa lagi pada podcast yang akan datang. Kita bawakan orang yang special next week. Tunggu pada hari Ahad nanti, insya-Allah hari Ahad Hari Ahad nanti jam 9 malam kita ada podcast bersama dengan seorang YouTuber yang duduk di Mekah. Kita panggil dia balik Malaysia. Kita panggil dia balik Malaysia supaya dia buat podcast dengan kita. Dia pun insya-Allah pergi haji tahun ni. Jadi sekali saja pada kami berdua, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.